Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara dengar ke suara? Dengar Ustaz. Alhamdulillah. Okey, jazakallah khairan. InsyaAllah kita mulakan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Pertamanya mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan dan taufiknya dapat kita meneruskan kuliah kita pada petang ini seperti mana yang kita jadualkan. Hari ini merupakan siri yang kelima, siri kelima daripada kuliah bahaya syirik. Dan tajuk yang akan kita bincangkan pada hari ini adalah berkaitan dengan syirik dalam asma dan sifat, atau syirik berkaitan dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang kita ketahui bahawa tauhid, mentauhidkan Allah itu boleh dibahagikan kepada tiga kategori, tiga aspek. Kita tauhidkan Allah dalam bab rububiyah, dalam bab uluhiyah dan asma sifat, maka syirik juga berlaku dalam tiga kategori ini. Syirik boleh berlaku dalam bab rububiyah, syirik boleh berlaku dalam bab uluhiyah, dan syirik juga boleh berlaku dalam bab asma sifat. Perbincangan kita berkaitan dengan urusan syirik lebih tertumpu kepada syirik berkaitan dengan uluhiyah yang kita akan mula bincangkan pada pertemuan akan datang. Untuk syirik berkaitan dengan asma sifat, kita hanya bincangkan secara ringkas pada pertemuan kita kali ini, kerana fokus utama kita adalah berkaitan dengan syirik-syirik dalam amalan. Manakala syirik-syirik yang berlaku dalam bab rububiyah dan asma sifat, ianya satu tajuk yang tersendiri dan ianya mempunyai ilmu dan bidang yang luas yang perlu kepada pengajian yang tersendiri. Kita sebutkan secara ringkas. Okey, syirik berkaitan asma dan sifat. Muqaddimah. Penyelewengan dalam tauhid asma wa sifat berlaku dalam dua bentuk. Ini sebagai muqaddimah, perlu kita tahu bahawa kesilapan manusia dalam memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, iaitu dalam bab ketika mereka membaca Al-Quran dan mereka melihat nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, ada sebahagian daripada mereka melakukan kesilapan dalam memahaminya. Akhirnya mereka bertindak dengan tindakan yang dikatakan sebagai penyeleweng. Jadi penyelewengan itu berlaku dalam dua bentuk. Pertama, menidakkan nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala yang dikenali dengan ta'til. Ini mukadimah secara umum, insya-Allah. Tuan-tuan depan ni mudah insya-Allah. Cuma mukadimah ni kita agak sedikit ilmiah ataupun sedikit perlukan kepada tumpuan, kerana masalah ini merupakan masalah yang sangat rumit untuk difahami pada peringkat awal. Namun bukanlah suatu perkara yang mustahil untuk difahami. Penyelewengan dan kesilapan manusia dalam memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ada dua bentuk. Golongan pertama adalah golongan yang menidakkan nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Golongan
yang menidakkan ataupun yang menafikan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah berfirman dalam ayat Quran, Allah Maha mendengar dan Maha melihat, wa huwas samiul basir, mereka kata tak boleh. Kami tak terima, kami tak nak terima bahawa Allah itu mendengar dan melihat. Kami takut kalau ada orang, kalau kami mengatakan Allah mendengar dan melihat, kami takut kami menyamakan Allah dengan makhluk. Ini golongan pertama. Oleh kerana mereka takut menyamakan Allah dengan makhluk, akhirnya mereka menidakkan nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menerima ayat Al-Quran yang membawakan berita kepada mereka tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang telah melakukan kesilapan dalam bab ini boleh diberikan boleh dibahagikan kepada tiga golongan. Golongan pertama adalah golongan yang menidakkan segala nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah golongan Jahmiyah. Golongan Jahmiyah. Mereka ketika bincang tentang Allah, mereka hanya menerima bahawa Allah itu wujud. Mereka hanya beriman bahawa Allah itu wujud. Namun kewujudan Allah tidak boleh wujud bersamanya nama-nama. Bagi mereka kalau ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala boleh mempunyai nama, artinya Allah akan sama dengan makhluk. Kerana makhluk juga mempunyai nama-nama. Juga sifat-sifatnya. Allah wujud tanpa nama dan tanpa sifat. Ini kata golongan Jahmiyah. Kita tak bincangkan secara detail. Golongan yang kedua adalah golongan yang menidakkan sifat-sifat Allah. Iaitu mereka terima bahawa Allah wujud bersama dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Namun Allah tidak memiliki sifat-sifat. Kerana pada mereka, kalau Allah mempunyai sifat-sifat seperti mana yang terkandung dalam nama tersebut, ataupun Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang terkandung dalam ayat-ayat yang lain, bererti Allah sama dengan makhluk. Oleh kerana mereka takut menyamakan Allah dengan makhluk, akhirnya mereka tidak menerima isi kandungan yang terkandung dalam makna sebahagian daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Cara mereka menidakkan atau tidak menerima ayat Al-Quran tersebut dinamakan sebagai ta'til. Golongan ketiga, iaitu golongan yang menidakkan sebahagian sifat-sifat Allah. Nama dia, Allah tu wujud, dia beriman Allah wujud, beriman Allah mempunyai nama-nama yang sempurna, Asma'ullahul Husna, beriman. Begitu juga beriman dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, namun tak semua sifat. Sifat yang mereka rasa logik mereka terima. Sifat yang dirasakan tidak logik mereka tolak. Mereka adalah golongan al-mutakallimah as-sifatiyah atau mutakallimah sifatiyah. Ini juga kita tidak bincangkan secara detail. Kerana dia dalam bentuk bahagian pertama ini berkaitan dengan penyelewengan dalam bentuk mentakfilkan, iaitu tidak menerima ataupun menidakkan nama-nama Allah ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fokus kita pada golongan yang kedua, jenis kesilapan yang kedua, iaitu menyamakan nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Kat sinilah perbincangan berkaitan dengan syirik lebih berfokus kepada jenis yang kedua. Menyamakan nama Allah ataupun sifat Allah Subhanahu wa taala. Menyamakan sama ada menyamakan nama Allah dengan nama makhluk ataupun menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk atau sebaliknya. Kita akan bincangkan sebentar lagi insya-Allah dengan lebih detail. Kedua-dua kelompok ini, kata al-Imam Nu'aim bin Hammad Al-Khuzai rahimahullah yang meninggal pada tahun 228 Hijriyah, merupakan imam dan imam agung di negeri Mesir, salah seorang ulama besar dan guru kepada al-Imam Bukhari rahimahullah, berkata, "Man syabbaha Allahu bi khalqihi faqad kafar." Barang siapa yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, maka dia telah kufur.
Wa man jahada ma wasafa Allah bihi nafsahu ma wasafa Allah bihi nafsuhu ma wasafa Allah bihi nafsahu faqad kafar. Dan barang siapa yang mengingkari suatu sifat yang disifatkan Allah terhadap dirinya, maka dia telah kufur. Dua, yang menyamakan Allah dengan makhluk juga kufur, yang menafikan sifat Allah juga kufur. Dan kata Syekh lagi, kata Imam lagi, walaysa fi ma wasafa Allah bihi nafsahu tashbih. Dan tidaklah, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan dirinya bukanlah termasuk tashbih, iaitu kalau suatu sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan terhadap dirinya, yang Allah sifatkan dirinya, kemudian kita mengatakan ianya wujud pada Allah dengan selayaknya, itu tidak termasuk dalam bab tashbih, iaitu menyamakan Allah dengan makhluk. Ini kata al-Imam Nu'aim bin Hamad al-Khuzai rahimahullah, seperti mana yang disebutkan oleh Ibn Battah al-Akburi dalam kitab beliau, begitu juga disebutkan oleh Imam Al-Zahabi dan kitab beliau Al-Ulu dan sebagainya. Okey, ini mukadimah. Sekarang kita masuk kepada perbincangan berkaitan dengan syirik dalam bab asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Perbahasan berkaitan dengan syirik dalam asma dan sifat adalah berkaitan dengan jenis penyelewengan yang kedua seperti disebutkan di atas, iaitu menyamakan nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Okey, takrif. Syirik dalam asma wa sifat ialah, macam mana boleh berlaku syirik dalam bab tauhid asma wa sifat? Iaitu menjadikan selain Allah setanding dengan Allah Subhanahu wa taala dalam memiliki nama-nama dan sifat-sifat kesempurnaan yang hanya layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan selain Allah setanding dengan Allah dalam memiliki nama-nama dan sifat-sifat kesempurnaan yang hanya layak bagi Allah Subhanahu wa taala, atau meletakkan sebarang sifat-sifat makhluk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ia ada dua keadaan. Pertama, ia menjadikan selain Allah setanding dengan Allah, memiliki nama-nama dan sifat-sifat kesempurnaan Allah. Ini syirik yang jenis pertama. Syirik yang kedua, dia meletakkan sifat-sifat makhluk pada Allah Subhanahu wa taala. Kedua-dua perkara ini termasuk dalam perkara syirik dalam bab nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Okey, tengok. Maka barang siapa memberikan nama kepada mana-mana makhluk dengan nama-nama Allah, disertai dengan keyakinan bahawa dia memiliki sifat-sifat Allah yang terkandung dalam makna nama tersebut, sesungguhnya dia telah melakukan syirik dalam asma wa sifat. Begitu juga sesiapa yang menyifatkan Allah dengan sebarang sifat makhluk, sesungguhnya dia telah mensyirikkan Allah dalam al-asma wa sifat. Okey, dua perkara ini maknanya kita akan nampak lebih jelas apabila disertai dengan contoh. Okey. Bentuk-bentuk syirik dalam asma wa sifat. Asma sifat boleh berlaku dalam dua bentuk. Macam mana syirik? Syirik ini menyamakan Allah dengan makhluk, atau menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah ketika dibincangkan tentang asma wa sifat. Syirik dalam al-asma, iaitu nama-nama, wasifat dan sifat-sifat Allah berlaku dalam dua bentuk. Itu orang boleh syirikkan Allah ketika dalam memberikan nama kepada Allah atau berkaitan dengan mensifatkan Allah, itu ada dua bentuk. Pertama, menyamakan makhluk dengan Allah, iaitu memberikan sifat-sifat Allah kepada makhluk. Dengan kata lain, memberikan sifat-sifat ataupun nama-nama Allah kepada makhluk. Itu menyamakan makhluk dengan Allah. Yang kedua, menyamakan Allah dengan makhluk. Kita nampak lebih kurang je maknanya. Tapi ada dua perbezaan. Dengan contoh kita akan dapat bezakan. Kesalahan dalam bab syirik ini berlaku dalam dua keadaan. Keadaan pertama, menyamakan makhluk dengan Allah. Keadaan kedua, menyamakan Allah dengan makhluk. Tengok pada contoh.
Pertama, menyamakan makhluk dengan Allah, iaitu memberikan sifat-sifat dan juga nama-nama Allah kepada makhluk. Dan inilah dia kebanyakan syirik yang berlaku dalam dunia, dalam bab asma' wa sifat terjadi dalam perkara ini. Contoh-contohnya adalah, kalau kita tengok contoh macam mana seseorang itu mensyirikkan Allah dalam bab ini, contoh tengok kepada apa yang dilakukan oleh golongan musyrikin dalam bab menamakan Tuhan-Tuhan mereka. Jadi, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah, nama-nama berhala tersebut, itu selain Allah, diberikan nama dengan nama-nama Allah atau pecahan daripada nama-nama Allah. Sesuatu yang tercatat di situ, memberikan nama kepada sesembahan. Itu sesuatu yang disembah. Memberikan nama kepada sesembahan selain Allah dengan nama Allah. Disyirikkan Allah dalam bab ibadahnya, disembah selain Allah, dan dia meletakkan nama-nama berhala atau sembahan tadi, sesembahan tadi dengan nama-nama Allah ataupun dengan sebahagian daripada nama ataupun berasaskan nama Allah, iaitu daripada pecahan nama-nama Allah. Contohnya macam mana? Contohnya nama berhala dalam kafir Quraisy namanya Al-Lat. Al-Lat. Al-Lat salah satu daripada berhala-berhala yang terdapat di Makkah Al-Mukarramah. Ini nama berhala yang terkenal. Al-Lat. Berhala Al-Lat yang dicipta oleh tangan manusia diberikan nama dengan nama Al-Lat kerana mengambil, kerana bersempena dengan nama Allah Al-Ilah. Mereka nak kata Al-Ilah, mungkin nampak rasa keliru antara nama Allah dengan berhala yang mereka sembah. Ataupun berasal daripada kalimah Allah. Jadi mereka daripada kalimah Allah atau kalimah Al-Ilah, mereka tukarkan sedikit perkataannya, bentuk dan juga bunyinya kepada nama Al-Lat. Jadi mereka tak kata Allah, mereka sebut Al-Lat. Ini syirik. Syirik dalam nama Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu meletakkan nama Allah pada makhluk ataupun sebahagian dari pecahan nama Allah pada makhluk dengan kaedah, iaitu dengan tujuan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu menyamakan makhluk dengan Allah. Di sini contoh menyamakan makhluk dengan Allah. Nama Allah hanya layak bagi Allah, Allah Al-Ilah. Namun diletakkan, disamakan makhluk tadi dengan Allah dengan berikan nama Allah kepada makhluk tersebut. Kalau ada orang yang bagi nama selain Allah dengan nama makhluk, itu jelaslah syirik yang jelas. Maknanya bagi nama Allah, ada orang lain, ada manusia, ada makhluk dinamakan sebagai Allah, ini syirik. Ada makhluk yang dinamakan sebagai Ar-Rahman, syirik dalam bab asma'. Namun contoh yang kita ambil contoh praktikal. Golongan musyrikin, mereka menamakan berhala mereka dengan nama Al-Lat. Dan ini praktikal. Manakala secara teorinya wujud. Semua nama Allah boleh orang bagikan nama kepada selain Allah. Walaupun secara praktikal tak wujud. Artinya tidak ada lagi makhluk yang menamakan dirinya sebagai Allah. Itu belum wujud. Ataupun nama Ar-Rahman. Belum lagi wujud. Secara praktikal yang wujud, mereka tukarkan kalimah Allah kepada kalimah Al-Lat. Daripada Al-Lat tadi diberikan kepada nama berhala mereka. Begitu juga nama berhala Al-Uzza. Al-Uzza juga berhala Quraisy. Jadi mereka dari mana dapat nama Al-Uzza? Ianya berasal daripada kata Al-Aziz. Nama Allah Al-Aziz. Al-Aziz. Jadi mereka
Nak sebut nama Al-Aziz itu nama Allah Subhanahu Wa Taala yang mereka juga akur dengannya. Maka mereka ubah Tuhan yang mereka sembah selain Allah, itu menjadi perantara antara mereka dengan Allah. Mereka letakkan nama dengan nama Al-Uzza, dengan perubahan, sedikit perubahan bunyi yang mereka lakukan daripada nama Al-Aziz kepada Al-Uzza. Begitu juga dengan berhala Al-Manah ataupun Al-Manat, berasal daripada nama Allah Al-Mannan. Jadi mereka namakan Al-Manah dengan perubahan yang mereka lakukan terhadap nama Allah yang asalnya nama Al-Mannan. Akhirnya wujud nama Al-Manah. Ini contoh pertama. Syirik yang menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh kedua. Tadi bab nama. Sekarang bab sifat. Syirik sebahagian golongan Syiah Ar-Rafidah dan aliran ekstrim Sufi yang menyatakan bahawa imam-imam tertentu atau wali-wali tertentu mendengar suara orang-orang yang menyuruh dan memanggil nama mereka ketika beristighatsah. Apa istighatsah? Istighatsah artinya memohon bantuan. Jadi kalau ada orang di mana-mana atau pada bila-bila masa menyeru nama wali tertentu atau imam-imam tertentu atau orang-orang tertentu menyeru untuk minta, untuk mohon bantuan dan pertolongan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, dalam menyelesaikan kemelut yang dihadapi, dalam menyelesaikan atau dalam mengatasi musibah dan bahaya yang menimpa mereka. Istighatsah adalah memohon bantuan dengan mohon bantuan untuk mengatasi masalah atau mengatasi kemelut. Jadi golongan Syiah Rafidah dan sebahagian pada aliran Sufi yang ekstrim mengatakan bahawa wali-wali tertentu, kalau Syiah ni dia ada imam-imam dia, imam-imam mereka. Kalau golongan dengan Sufi ekstrim ni, mereka namakan wali-wali mereka. Di wali-wali dan imam-imam mereka mendengar suara orang yang menyeru nama mereka ketika orang tersebut meminta bantuan daripada mereka. Iaitu sifat mendengar. Mereka meletakkan bahawa sifat mendengar di mana-mana dan pada bila masa kepada makhluk. Sedangkan sifat ini adalah sifat Allah. Bab mendengar doa. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-Ku bertanya tentangku, katakan pada mereka bahawa aku dekat. Aku sangat dekat dengan mereka. Aku akan kabulkan, aku akan makbulkan, aku akan tunaikan apa yang mereka minta pada aku bila mereka berdoa kepadaku. Sifat ini diletakkan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kepada imam-imam mereka dan wali-wali yang tertentu yang mereka katakan memiliki sifat tersebut. Ini adalah syirik dalam bab asma' sifat. Begitu juga perbuatan mereka dalam bab meletakkan sifat itu kepada makhluk, namanya sifat asma' sifat. Dalam bab perbuatan mereka termasuk dalam bab tauhid al-uluhiyah atau dalam bab syirik dalam bab al-uluhiyah, kita akan bincangkan nanti. Ini contoh yang kedua. Menyamakan makhluk dengan Allah pada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala atau meletakkan sifat Allah pada makhluk. Ini contoh kedua, menyamakan makhluk dengan Allah atau meletakkan sifat Allah pada makhluk. Contoh ketiga juga berkaitan dengan sifat. Keyakinan bahawa selain Allah ada yang mengetahui perkara ghaib, seperti kepercayaan bahawa Nabi SAW atau imam-imam atau wali-wali
mengetahui perkara-perkara ghaib. Apa yang mereka lakukan dalam bab ini? Tadi dalam bab mendengar. Dalam bab mereka mendengar suara apabila diseru, sifat mendengar. Sekarang mereka meletakkan sifat mengetahui perkara ghaib kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk diletakkan kepada Rasulullah. Rasulullah tidak mengetahui perkara ghaib. Urusan berkaitan dengan perkara ghaib yang diketahui oleh Rasulullah adalah sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urusan berkaitan dengan wahyu dan juga berita berkaitan perkara ghaib hanya dibukakan kepada Rasulullah apabila Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepadanya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara ghaib kecuali melalui berita dan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala imam-imam dan wali-wali, sama ada ketika mereka hidup atau setelah mereka meninggal, mereka adalah dalam bab ini, dalam bab mengetahui perkara ghaib, mereka tidak tahu perkara ghaib. Imam-imam dan wali-wali dan seluruh manusia hanya mengetahui perkara ghaib apabila disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu melalui apa? Melalui berita yang disampaikan oleh Nabi. Mereka beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hakikatnya. Namun ada manusia, ada kelompok manusia yang menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui segala-galanya. Nabi tahu. Ketika Nabi cerita tentang orang pertama masuk syurga, orang pertama buka syurga adalah Rasulullah. Orang ada lelaki terakhir keluar dari neraka. Nabi sebut tentang perkara tersebut. Mereka dia buat kias. Dia kata kalau Nabi tahu yang pertama dan terakhir, artinya antaranya semua Nabi tahu. Secara detail Nabi tahu. Ini suatu kesilapan. Malah itu syirik dalam bab sifat. Itu meletakkan sifat mengetahui perkara ghaib kepada Rasulullah. Rasulullah tahu orang pertama masuk syurga, iaitu dirinya. Nabi orang pertama yang akan membuka pintu syurga kerana wahyu daripada Allah. Dan ada manusia terakhir yang dikeluarkan daripada syurga, dikeluarkan daripada api, daripada neraka. Mana manusia terakhir yang akan masuk syurga. Kisah berkaitan dengan macam mana lelaki ini yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan malaikat Jibril yang orang terakhir akan dikeluarkan daripada neraka dan dibawakan ke syurga, yang ingin masuk syurga, yang ingin masuk kawasan syurga, ingin masuk kawasan pagar dan sehingga akhir hadis. Kisah ini berkaitan dengan wahyu yang Allah sampaikan kepada Rasulullah. Tidak bererti Rasulullah mengetahui dengan sendirinya perkara ghaib. Kalau itu ternafi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi tidak mengetahui perkara ghaib kecuali apa yang Allah beritakan, bagaimana dengan ada orang yang menyatakan bahawa imam-imam mereka mengetahui perkara ghaib, wali-wali mereka mengetahui perkara ghaib? Tidak ada seorang manusia pun yang mengetahui perkara ghaib kecuali melalui perantaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah ataupun dengan mempelajari ayat Al-Quran, mengetahui makna-makna yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Sumbernya mesti rujuk kepada Rasulullah, sama ada melalui ayat Al-Quran ataupun melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang tahu perkara ghaib, mengetahui perkara ghaib dengan sendirinya. Tidak ada istilah seseorang itu dibukakan hijab. Dia tahu perkara, dia ada kelebihan tertentu. Dia tahu, dia boleh nampak Allah secara langsung, bercakap dengan Allah secara langsung. Bercakap dia nampak malaikat Jibril. Atau orang ni nampak dia ni ada syurga atau neraka. Ini semua istilah yang diwujud-wujudkan. Dari mana kita tahu? Kerana sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menyangkal perkara ini dalam beberapa ayat seperti berikut. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Naml, ayat 65, Allah katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakan pada mereka wahai Muhammad, "La ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah."
katakan pada mereka, wahai Muhammad, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi. Itu termasuk malaikat-malaikat yang di langit, malaikat-malaikat dan makhluk-makhluknya yang di langit. Yang di bumi, manusia, jin, syaitan, binatang dan segala-galanya tidak mengetahui perkara yang ghaib, tidak ada yang tahu. Illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara ghaib bagi manusia adalah segala perkara yang tidak diketahui melalui akal, panca indera ataupun peralatan mereka. Itu perkara ghaib bagi manusia. Perkara ghaib bagi jin adalah setiap perkara yang tidak mampu diketahui oleh akal jin. Jin tak tahu dengan akalnya, atau melalui panca inderanya, atau melalui peralatan-peralatannya. Begitu juga dengan makhluk-makhluk yang lain. Jadi perkara ghaib adalah perkara-perkara yang tidak diketahui oleh, kalau kita bincangkan dalam bab tauhid berkaitan dengan syariat kita sebagai manusia, adalah perkara-perkara yang tidak mampu diketahui oleh akal manusia, tidak mampu diketahui oleh panca indera manusia, dan tidak mampu ditangkap atau diketahui melalui peralatan-peralatan manusia. Ini perkara ghaib. Allah kata, katakan pada mereka, wahai Muhammad, bahawa tidak ada suatu makhluk pun yang tinggal di langit atau di bumi yang mengetahui perkara ghaib, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah. Dalam ayat yang lain, surah Yunus ayat 20, Allah kata, faqul innamal ghaibu lillah. Maka katakan pada mereka, wahai Muhammad, sesungguhnya yang ghaib itu hanya kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, dalam surah Al-An'am, surah Al-An'am, Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan pada sisi Allah Subhanahu wa taala, kunci-kunci semua yang ghaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, qul, katakan pada mereka, wahai Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wala darra. Aku tidak berkuasa menarik manfaat dan mudarat terhadap diriku, illa masya Allah, kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Aku tak boleh nak dapatkan suatu kebaikan atau menolak sebarang kejahatan kecuali Allah kehendaki, dengan masya Allah. Wala kuntu a'lamul ghaib, dan aku bukanlah seseorang yang mengetahui perkara ghaib. Iaitu apabila Allah tak beritahu pada aku tak tahu apa-apa berkaitan perkara ghaib. Walau kuntu a'lamul ghaib, walau kuntu a'lamul ghaib, Nabi kata walau kuntu a'lamul ghaib, kalaulah aku mengetahui perkara ghaib, qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra illa ma syaa Allah, walau kuntu a'lamul ghaib, dan kalau aku mengetahui perkara ghaib, lastakthartu minal khair, sudah pasti aku akan lakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Melakukan kebajikan sebanyak-banyaknya. Itu kalau nampak satu benda ada keuntungan, aku akan buat sebanyak-banyaknya. Dan kalau aku nampak perkara ghaib, perkara kejahatan, aku akan menjauhinya. Jadi Nabi takkan terkena dengan sebarang musibah sebab Nabi tahu. Hakikatnya Nabi pun tak tahu. Sebahagian perkara Allah beritahu, sebahagian Allah tak beritahu. Maka Nabi kata, wa ma massani yasu, dan kalau aku tahu perkara ghaib, aku akan buat benda-benda kebaikan yang sebanyak-banyaknya, dan aku tak akan ditimpa dengan kemudaratan. Namun praktikalnya, Nabi SAW juga pernah ditimpa dengan sebahagian daripada ujian Allah Subhanahu Wa Taala, sebahagian daripada kemudaratan. Dan Nabi beritahu, Allah suruh Nabi beritahu, in ana illa nadhiru wa bashirun liqaumi yu'minun. Tidak lain, tidak bukan, aku hanyalah seorang nadhirun wa bashir, orang yang bawa berita peringatan dan orang yang bawa berita gembira kepada orang-orang beriman. Jadi Nabi bawa berita daripada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang, terhadap manusia. Berita gembira kepada orang beriman
dan berita yang menakutkan dan ancaman, berita ancaman terhadap orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah sebut, "Qul la aqulu lakum indi khaza'inullahi wa la a'lamul ghaib." Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, la aqulu lakum indi khaza'inullah. Aku tidak mengatakan kepada kalian bahawa aku memiliki perbendaharaan Allah itu ada padaku. Wala a'lamul ghaib, dan aku tidak pula mengetahui perkara yang ghaib. Jadi dengan ayat-ayat ini jelas menunjukkan bahawa Nabi SAW tidak mengetahui perkara ghaib kecuali sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi, ajarkan kepada Nabi SAW, atau Allah perlihatkan kepada Nabi SAW. Jadi Nabi dengan sendirinya, Nabi tidak memiliki sifat mengetahui perkara ghaib. Ini contoh ketiga. Contoh ketiga dalam bab menyamakan makhluk dengan Allah atau meletakkan sifat Allah kepada makhluk. Okey. Antara persoalan yang mempunyai hubung kait dengan persoalan menyamakan makhluk dengan Allah dalam al-asma' wa sifat ialah meletakkan nama Abdun kepada selain Allah, seperti Abdul Husain, Abdul Rasul, Abdul Nabi. Sepatutnya semua nama selepas kalimah Abdul mestilah nama Allah Subhanahu wa taala. Sama ada Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Quddus, Abdul Salam, Abdul Karim dan sebagainya. Namun di sini ada orang meletakkan nama anak mereka hamba kepada selain Allah. Di perbincangan ini, kenapa saya kata antara yang menghubung kait? Sebab perbincangan ini berkaitan dengan bab Tauhid Al-Uluhiyah. Namun ia berkaitan dengan nama Allah. Jadi ada hubung kait. Abdul Husain, hamba kepada Husain. Ini banyak nama kepada golongan Syiah. Abdul Rasul, hamba kepada Rasul. Abdul Nabi, hamba kepada Nabi. Banyak di Mesir orang nama-nama begini. Jadi kesilapan dalam masyarakat awam dalam memahami perkara ini, mereka terlalu sayang kepada Nabi dan Rasul, mereka menamakan anak mereka dengan nama Abdul Rasul dan Abdul Nabi. Macam mana penyelesaian? Mereka hendaklah mengubah nama mereka dengan nama-nama yang tidak mengandungi syirik. Contohnya Abdul Nabi, kebanyakan mereka mereka belajar, mereka tukar nama kepada Abdul Rabbin Nabi. Abdul Rabbin Nabi, hamba kepada Rabb kepada Nabi, iaitu Tuhan kepada Nabi. Abdul Rabbin Rasul. Nama Abdul Rasul ditukar kepada Abdul Rabbin Rasul. Tuhan kepada Rabb kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tepat. Jadi atau Abdul Rabbil Husain, letakkan nama Rabb di depan nama-nama ini, iaitu supaya lari daripada mensyirikkan Allah. Jadi hamba Abdun, nama Abdun hanya disembahkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga perbincangan berkaitan dengan sebahagian daripada kita yang sayangkan keturunan dan sayangkan keluarga Nabi, sayangkan Datuk Nabi SAW sebagai contoh, maka mereka meletakkan nama mereka dengan anak-anak mereka dengan nama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Sedangkan kalimah Al-Muttalib bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana cara penyelesaiannya? Kalau mereka panggil sama ada dengan nama letakkan Muttalib, bukan dengan Abdun. Namun lebih baik dia letakkan dengan nama Abdul Muttalib yang asal, kerana kalau nak nama asalnya Syaibatul Hamd atau nama Syaibatul Hamdi. Ini antara isu-isu berkaitan dengan nama, berkaitan dengan pemberian nama. Ianya ada kaitan. Dianya kalau betul-betul nama Abdul Nabi, Abdul Rasul, Abdul Husain, memang nama itu mengandungi syirik. Namun kebanyakan orang yang meletakkan nama begini, mereka tidak memaksudkan perkara tersebut. Namun kesilapan-kesilapan ini perlu dibetulkan.
Berbeza dengan yang atas. Golongan yang di atas, 3 contoh di atas, memang mereka menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan syirik mereka ini syirik yang mengeluarkan mereka daripada Islam. Golongan musyrikin, golongan Syiah Rafidah dan golongan sufi-sufi yang melampau, sekiranya dilakukan dengan sengaja, bukan ikut-ikutan, mereka ada dijadikan hujah pada mereka, ada syarat-syaratnya, maka mereka boleh jadi mereka jatuh dalam bab melakukan kesyirikan. Okey. Juga berkaitan dengan perkara ghaib. Ini semua contoh dalam kategori pertama ataupun dalam bentuk pertama, menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu Wa Taala, atau dengan kata lain meletakkan sifat Allah pada makhluk. Dengan mudah faham kita kata meletakkan sifat Allah kepada makhluk. Ini syirik dalam bab asma dan sifat. Meletakkan sifat Allah pada makhluk atau meletakkan nama Allah pada makhluk. Ini bab pertama. Atau bentuk pertama. Bentuk kedua, ini juga maksud syirik, menyamakan Allah dengan makhluk. Atau dengan kata lain, meletakkan sifat makhluk terhadap zat Allah Subhanahu Wa Taala. Meletakkan sifat makhluk ke atas Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga syirik. Antara contoh-contoh syirik dalam bentuk kedua ini adalah, iaitu meletakkan sifat makhluk pada Allah Subhanahu Wa Taala, atau dengan kata lain menyamakan Allah dengan makhluk. Satu, syirik golongan Yahudi yang menyifatkan Allah dengan sifat-sifat makhluk. Contoh, Yahudi banyak perkataan mereka. Kita ambil contoh. Satu, menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala penat dan lelah setelah menciptakan makhluk. Lepas Allah ciptakan langit dan bumi selama 3 hari, dia kata Allah berehat, Allah penat. Allah Subhanahu Wa Taala menyangkal dakwaan mereka dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Walaqad khalaqnas samawati wal ard wama bainahuma fi 6 ayyam wama massana min lughub." Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit-langit dan bumi dan sesuatu yang berada di antara keduanya dalam tempoh 6 masa. Dan kami tidak sedikit pun ditimpa dengan keletihan. Ini yang Allah, kenapa Allah sebutkan perkara ini? Sebab golongan Yahudi datang jumpa Nabi dan menyatakan perkara demikian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu lepas Allah ciptakan makhluk, Allah penat, Allah berehat. Maka Allah turunkan ayat ini untuk membantah akidah dan dakwaan yang disebutkan oleh golongan kaum Yahudi. Di sini Yahudi meletakkan sifat makhluk pada Allah, iaitu sifat letih dan lelah. Sebab dalam ayat kursi Allah kata, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Allah itu maha hidup dan maha melakukan. Al-Qayyum. Dan hidupnya Allah dan qayyumiyah Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak melazimkan perkara-perkara yang melazimi makhluk. Makhluk yang hidup dan melakukan, perlakuan makhluk itu tidak sempurna. Makhluk yang melakukan, dia akan ditimpa dengan kelemahan. Sama ada mengantuk ataupun tidur ataupun penat. Allah kata la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah Maha hidup. Allah Maha melakukan. Dan ketika Allah melakukan apa yang Allah lakukan, Allah SWT tidak pernah ditimpa dengan penyakit mengantuk apatah lagi tidur. Kalau kita sekarang, kita buat kat kuliah sekarang, kita mampu dengar, kita mampu hadir dalam kuliah. Tapi belum tentu tuan-tuan masa bersama saya. Tuan-tuan yang ada sekarang ni, yang ada dalam, tuan-tuan dan perempuan yang ada dalam grup yang kita nampak, masya-Allah ramai yang hadir, belum tentu semua hadir. Ada di antara tuan-tuan dan perempuan sambil dengar kuliah sambil mengantuk. Walaupun pada asalnya kita mampu mendengar bukan satu perkara kita tak mampu buat. Kita mampu, namun perbuatan kita tadi timpa dengan penyakit lemah. Dan kelemahan yang paling lemah adalah
perbuatan yang paling simple, yang paling ringkas adalah mengangkat kelopak mata dan berfikir. Bila kita mengantuk, kelopak mata pun kita tak mampu nak angkat, kita rasa berat dan susah nak angkat, dan pada masa sama otak berfikir juga, kita juga rasa penat. Sedangkan pemikiran tidak memerlukan kepada gerakan zahir. Manusia mampu melakukan. Namun apa yang mereka lakukan ditimput kemampuan yang Allah berikan pada mereka adalah kemampuan yang disertai dengan perasaan lemah, mengantuk, penat, letih dan sebagainya. Golongan Yahudi meletakkan sifat ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mengatakan bahawa Allah lepas ciptakan alam, Allah mengantuk. Allah penat. Ini yang Allah bantah dalam ayat surah Qaf ayat 38 yang kita bacakan sekarang. Golongan Yahudi juga dalam ayat yang lain seperti mana Allah terangkan dalam surah Al-Maidah mengatakan bahawa tangan Allah terbelenggu. Itu Allah Subhanahu Wa Taala memberi. Tangan Allah terikat, terbelenggu. Tak nak bagi sesuatu. Allah menyangkal dakwaan mereka dengan firman-Nya, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Golongan Yahudi mengatakan bahawa tangan Allah terbelenggu. Allah kata ghullat aydihim. Sebenarnya tangan mereka lah yang terbelenggu. Walu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat terhadap apa yang mereka katakan. Bahkan yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Akan tetapi tangan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa terbuka. Bal yadahu, akan tetapi kedua-dua tangan Allah, bal yadahu, kedua-dua tangan Allah mabsutatan, sentiasa terbuka. Yunfiku kaifa yasha, dia menafkahkan atau memberikan kepada manusia sebagaimana yang dia kehendaki. Jadi sifat terbelenggu, kedekut, lokek dan tidak memberi sifat makhluk. Dan sifat ini diletakkan, golongan Yahudi meletakkan sifat-sifat makhluk terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Yahudi adalah golongan yang melakukan syirik dalam bab menyamakan Allah dengan makhluk atau meletakkan sifat-sifat makhluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh seterusnya, syirik golongan Nasrani yang mendakwa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai anak, iaitu meletakkan sifat memiliki anak yang ada pada makhluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyamakan Allah dengan makhluk. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, la taghlu fi dinikum, jangan melampau dalam agama kamu. Wala taqulu 'ala Allah illa al-haq, dan jangan kamu berkata terhadap Allah Subhanahu Wa Taala kecuali perkara yang benar, perkara yang hak. Innamal masihu Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Sesungguhnya Isa itu adalah anak Maryam. Isa anak Maryam adalah Rasulullah dan kalimah Allah, iaitu manusia yang tercipta dengan kalimah kun fayakun. Alqaha ila Maryam, yang Allah campakkan kalimah tersebut atau Allah katakan kepada rahim Maryam. Wa ruhum min, dan Isa adalah makhluk yang hidup dengan ruh yang Allah Subhanahu Wa kirimkan kepadanya. Fa aminu billahi wa rusulih, maka hendaklah kalian beriman dengan Allah dan semua rasul-rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Wala taqulu thalathah, dan jangan kamu katakan Allah itu tiga, ada tiga. Intahu khairan lakum, kamu berhenti itu lebih baik untuk kalian. Innamallahu ilahun wahid, sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa. Subhanahu ayyakuna lahu walad, Maha suci Allah daripada memiliki sebarang anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa kafa billahi wakila, bagi Allah segala yang di langit-langit dan segala yang di bumi, dan cukuplah Allah itu sebagai pemelihara. Jadi Allah menafikan Allah mempunyai anak. Sebab apa? Allah kata lahu ma fis samawati wa ma fil ard, segala yang di langit dan bumi adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia
perlu pada anak untuk mewarisi hartanya. Kerana setelah dia meninggal, dia tidak memiliki, hartanya akan berpindah akan terlepas daripadanya. Jadi dia perlukan kepada kewujudan anak untuk mewarisi hartanya, mewarisi namanya, mewarisi keturunannya dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan perkara demikian, dan perkara itu sifat kekurangan. Allah Subhanahu Maha hidup. Maka Allah tak perlu kepada sebarang anak. Tak perlu kepada anak, dan Maha suci Allah daripada perkara demikian. Allah memiliki segala-galanya. Tidak ada sesuatu yang luput daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala-galanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tak perlu kepada anak. Di golongan musyrikin, golongan Nasara melakukan syirik dalam bab meletakkan sifat mempunyai anak terhadap Allah Subhanahu wa taala, ataupun dengan kata lain kita kata menyamakan Allah dengan makhluk. Ketiga, juga lebih kurang dengan contoh kedua. Menamakan Allah dengan nama-nama yang tidak selayaknya bagi Allah. Ini contoh syirik yang syirik menyamakan Allah dengan makhluk. Menamakan Allah dengan nama-nama yang tidak selayaknya. Apa arti nama yang tak selayaknya? Iaitu nama-nama yang tidak diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, buat nama-nama sendiri. Seperti golongan Nasrani yang menamakan Allah dengan nama bapa, dengan Tuhan bapa. Dipanggil Allah dengan Tuhan bapa. Jadi nama ini nama yang diberikan oleh golongan Nasrani terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bab penyembahan, dalam bab uluhiyah, mereka syirikkan Allah, sembah selain Allah, sembah Nabi Isa dan juga Ruhul Qudus. Dalam bab nama, mereka ubah nama Allah, mereka perkenalkan dengan nama Tuhan Bapa. Begitu juga dengan selain daripada golongan Nasara, golongan ahli falsafah menamakan Allah dengan nama Al-Illatul Ula, dan juga kelompok-kelompok yang lain. Tiap-tiap orang yang memberikan nama makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun menamakan Allah dengan nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala tidak beritahu kepada mereka, mereka namakan Allah dengan sesuka hatinya, mereka telah melakukan syirik dalam bab asma' wa sifat, iaitu meletakkan sifat makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala, atau meletakkan nama makhluk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, juga termasuk dalam syirik menyamakan Allah dengan makhluk, ataupun meletakkan sifat makhluk pada Allah, adalah syirik golongan mumatsilah atau musyabbihah atau mujassimah, yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala, menyatakan Allah dengan makhluk, yang menyamakan Allah dengan makhluk, seperti mengatakan Allah mendengar seperti cara kami mendengar, tangan Tuhan sama seperti tangan kami, Allah beristiwa seperti kami duduk, dan sebagainya. Sedangkan Allah berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah, sedangkan dialah Tuhan yang maha mendengar, lagi maha melihat. Jadi kalau ada orang mengatakan bahawa sifat-sifat Allah yang Allah beritakan Al-Quran difahami bahawa apa yang Allah sampaikan itu sifat Allah itu sama dengan sifat makhluk, artinya mereka adalah golongan mumatsilah, atau dikenali juga nama al-musyabbihah, atau dengan gelaran golongan al-mujassimah, sekiranya berkaitan dengan sesuatu jisim, bila mensifatkan Allah dengan suatu jisim. Dan perkara ini ialah dinamakan sebagai golongan musyabbihah, mujassimah dan mumatsilah. Namun perlu dibezakan antara mengimani sifat Allah dengan menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ada orang golongan Mu'attilah yang tak nak sabitkan nama Allah dengan makhluk. Mereka mengatakan bahawa siapa sahaja yang mengatakan Allah memiliki sifat, walaupun sifat itu Allah terangkan dalam Al-Quran, mereka tak nak terima. Mereka tolak sifat atas dasar tak nak samakan dengan Allah dengan makhluk. Sebaliknya golongan mujassimah pula, atau golongan mumatsilah atau musyabbihah, kata Allah bersifat dengan sifatnya dan sifatnya sama dengan makhluk.
Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifatnya seperti mana yang diberitakan dan dengan selayak dan dengan sifat cara selayaknya bagi Allah Subhanahu wa taala tanpa disamakan dengan sebarang sifat makhluk. Jadi Ahlussunnah mengisbatkan atau menerima sifat-sifat yang Allah sampaikan, yang Allah beritakan, yang Allah beritahu dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi SAW. Pada masa sama mereka menafikan persamaan dengan makhluk. Jadi mereka yang mengisbatkan sifat, iaitu menerima dan beriman dengan sifat yang Allah sampaikan. Pada masa sama mereka memahaminya bahawa sifat tersebut adalah selayak bagi Allah Subhanahu wa taala. Iaitu sifat itu sifat Allah, tidak disifatkan dengan sifat makhluk, dan maha suci Allah daripada bersama dengan makhluk. Ini dari Ahlussunnah wal Jamaah. Dan punca kedua-dua jenis kesilapan dan kesesatan dalam bab ini iaitu menyamakan Allah, orang-orang yang menerima sifat Allah dengan kesilapan yang menerima sifat Allah dengan menyamakan Allah dengan makhluk, ataupun golongan yang menolak sifat Allah atas dasar takut samakan Allah dengan makhluk. Kesilapan mereka sama, iaitu mereka silap dalam menafsirkan makna sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah dengan tafsiran sifat yang ada pada makhluk. Contoh, Allah mendengar. Bila kata Allah mendengar, bagi Ahlussunnah wal Jamaah, pendengaran Allah dengan cara yang selayaknya bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengar, kita beriman, namun tak sama dengan makhluk. Selesai. Namun golongan yang terkeliru, ketika mereka tafsirkan Allah mendengar, mereka akan fikirkan, dengar, Allah mendengar, makhluk juga mendengar. Jadi di sini telah berlakunya persamaan dengan Allah dengan makhluk. Maka mereka mengambil pendirian. Pendirian golongan pertama, Allah tak mendengar. Ditolak sifat tersebut. Sebab kalau Allah mendengar, Allah sama dengan makhluk. Ini golongan Mu'attilah. Pendirian yang kedua ialah golongan yang mengambil pendirian, ya, kami beriman. Allah kata Allah mendengar, kami terima. Dan kami tak difaham. Kalau Allah dengar, mesti Allah dengar macam makhluk. Ini golongan Mujassimah, golongan Musyabbihah, golongan Mumathilah. Dan dua golongan ini sering bergaduh dalam sentiasa berperang dan bergaduh sejak pada zaman dahulu. Macam mana? Golongan Mu'attilah tak boleh terima siapa sahaja yang mensabitkan sifat Allah kecuali mereka sifatkan mereka sebagai Mujassimah. Sehingga mereka menisbahkan golongan Ahlussunnah wal Jamaah yang terima sifat Allah, beriman dengan sifat Allah dengan cara selayaknya sebagai Musyabbihah dan Mujassimah. Di golongan Mu'attilah, siapa sahaja kata Allah ada sifat, dia akan kutuk, dia akan labelkan dengan nama Mujassimah, Musyabbihah dan Mumathilah. Sebaliknya golongan Musyabbihah, Mumathilah, Mujassimah tak boleh dengar siapa yang menafikan sifat Allah, menafikan persamaan dengan sifat Allah, dia tak dipaham. Kecuali dengan fahaman bahawa siapa sahaja menafikan mana-mana sifat Allah daripada persamaan dengan makhluk, artinya dia menafikan sifat Allah. Maka mereka namakan golongan yang tidak pemikiran dengan mereka, siapa sahaja yang menafikan persamaan daripada Allah, mereka namakan persamaan dengan makhluk, mereka namakan mereka sebagai Mu'attilah. Hakikatnya mereka berdua yang tersilap. Golongan Mu'attilah tersilap kerana terlalu ingin sucikan dan tanzihkan Allah sehingga menafikan sifat Allah. Golongan Musyabbihah tersilap kerana terlalu mengisbatkan sifat Allah sehingga tidak menafikan sehingga tidak mensucikan Allah, iaitu mentanzihkan Allah Subhanahu wa taala daripada persamaan dengan makhluk. Jadi kedua-dua mereka telah tersilap dan melakukan satu kesalahan yang besar dalam masalah asma' sifat. Punca mereka satu, iaitu ketika mereka mensifatkan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka menerima ayat Allah, mereka tidak memahami tiap-tiap nama dan sifat Allah itu dengan cara selayaknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Suatu kalimah mendengar difahami maknanya. Namun kaifiahnya hanya diketahui apabila ianya disandarkan kepada siapa?
dikata pendengaran manusia. Orang faham. Kaifiah pendengaran manusia diketahui. Ada telinga dan kadar tertentu dengan frekuensi tertentu. Pendengaran ular. Pendengaran pendengaran kelawar. Penglihatan manusia. Penglihatan kita faham makna, tapi tak tahu kaifiahnya macam mana. Bila disebabkan kepada manusia, kita tahu kaifiah sebab manusia kita pernah nampak. Penglihatan maknanya difahami. Kelawar, penglihatan kelawar. Kita tak tahu, kita bila sebut kelawar baru kita faham, oh, kadar penglihatannya macam mana. Dan waktu bila dia melihat, kita tahu. Sebab apa? Penglihatan disebabkan kepada kelawar. Jadi kaifiah dan cara penglihatan itu hanya difahami setelah disandarkan kepada yang bersifat dengannya. Begitu juga penglihatan kanak-kanak, penglihatan bayi, dan juga apa sahaja yang kita sebutkan, makna penglihatan, kaifiahnya hanya diketahui apabila disandarkan kepada mausufnya. Di sifat tadi, diketahui maknanya apabila disandarkan kepada mausufnya. Jadi, Allah Subhanahu bila disandarkan suatu sifat kepada Allah, kita tak dapat bayangkan kaifiah. Sebab zat Allah juga kita tidak pernah mengetahuinya. Jadi cukup untuk kita beriman dengan Allah sebagaimana kita beriman dengan zat Allah. Allah tu wujud dengan segala sifat kesempurnaan dan kebesarannya. Begitu juga Allah wujud segala sifat-sifat yang Allah disebabkan pada dirinya wujud dengan segala sifat dengan segala kesempurnaan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Cara yang betul bukan dengan menafikan sifat tersebut, namun kita mengisbatkan sifat tersebut dengan makna umumnya. Makna umumnya dan dengan makna yang selayaknya bagi Allah. Kita isbatkan secara umum, Allah mendengar dengan cara yang selayak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah melihat dengan cara selayak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah memiliki segala sifat dengan cara selayaknya bagi Allah. Segala sifat yang Allah sifatkan terhadap dirinya, Allah bersifat dengannya. Allah berkata-kata dengan cara selayaknya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengetahui dengan ilmu dan cara selayak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Segala sifat Allah begitu. Termasuk ayat-ayat berkaitan ayat khabariyah. Allah beristiwa dengan cara selayaknya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah sebut dalam ayat tadi, bal yadahu mabsutatan, dua tangan Allah sentiasa terbuka memberi dengan cara selayaknya bagi Allah. Kita tak boleh sifatkan, tak boleh bayangkan tangan Allah sama dengan mana-mana makhluk. Kerana kalimah tangan tadi kalau disebabkan kepada manusia ada sifatnya. Dia disebabkan kepada binatang ada sifatnya. Dia disebabkan kepada perkataan tertentu, contoh kaki tangan kerajaan ada sifatnya tersendiri. Ada makna yang tersendiri. Oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala kita tidak mengetahui bagaimana zat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada siapa pun mengetahuinya, maka kita isbatkan sifat asal namun kita tidak membayangkan kaifiahnya kerana kita tidak akan memahami sifat kecuali setelah disebabkan kepada mausufnya. Wallahu alam. Kita buka kepada perbincangan dan persoalan insya-Allah. Hari ini kita cerita tentang syirik dan bab asma' sifat. Jadi fokus kepada menyamakan Allah dengan makhluk atau menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu Taala, atau kata lain meletakkan sifat makhluk pada Allah atau meletakkan sifat Allah pada makhluk. Ini syirik-syirik dalam bab asma' dan sifat, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula minggu depan insya-Allah, bermula minggu depan sehingga berkemungkinan 15 kuliah selepasnya atau 14, semuanya berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah, dan ini perbincangan sebenar berkaitan dengan orang-orang yang telah mensyirikkan Allah dalam perbuatan mereka, sama ada mereka sedar ataupun tidak sedar. Okey, insya-Allah. Sekiranya tuan-tuan ada soalan boleh kemukakan, sama ada melalui komen, melalui chat ataupun boleh langsung nyalakan mikrofon anda. Silakan. Ada sesuatu yang tidak jelas atau ada sesuatu yang ingin disampaikan? Okey, kata Puan Syahirah, jazakallah khairan Ustaz, penerangan yang jelas, alhamdulillah. Okey, insya-Allah sekiranya tidak
ada sebarang soalan? Okey, ada soalan. 3 jenis syirik ini yang mana yang banyak sekali? 3 jenis syirik. Okey, syirik berlaku dalam segala bab. Namun yang paling banyak berlaku dalam dunia 3 syirik. Maksud 3 syirik yang Encik Din sebutkan ini berkemungkinan syirik dalam bab rububiyah, uluhiyah dan asma sifat. Dalam 3 ini, syirik dalam bab uluhiyah adalah syirik yang utama. Syirik yang utama, yang paling banyak berlaku. Dan Nabi-Nabi Rasul-Rasul berusaha keras berdakwah kepadanya. Itu mengajak manusia menyembah Allah dan tidak mensyirikkan Allah dalam sembahannya. Ini syirik yang paling banyak berlaku. Sebab tu bila kita berbincang bab syirik, kita fokus pada syirik al-uluhiyah. Walaupun sekarang kita 5 siri ini kita dah bincang secara umum, fokus kita belum masuk pada perbincangan detail berkaitan dengan uluhiyah. Bermula minggu depan kita akan sebutkan satu persatu contoh-contoh berkaitan dengan syirik al-uluhiyah yang berlaku dalam kehidupan manusia. Kadang-kadang kita sedar, kadang-kadang kita tidak sedar, dan kerja kita bila mengetahui perkara itu nanti kita akan cuba untuk menjauhinya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan amalan kita daripada sebarang syirik. Syirik uluhiyah lah syirik yang paling banyak berlaku. Alhamdulillah, terima kasih pada Tuan Haji Rahmat juga. Jazakum khairan. Okey. Kalau tak ada apa-apa, insya-Allah kita sampai sini saja. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pertemuan kita yang ringkas ini pertemuan yang manfaat, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang daripada saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala kebaikan dan mengampunkan segala kesalahan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bimbing kita dari hari ke hari. Semoga hari kita dengan bertambahnya umur kita, makin bertambah dekat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan bertambahnya umur kita, bertambah amal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertambah taqarrub kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggalah apabila kita dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah matikan kita dalam keadaan nafsul mutmainnah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bimbing kita semua di dunia dan akhirat, dan bimbingan yang paling kita harapkan apabila Allah Subhanahu Wa Taala bimbing kita dan perintahkan kita masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sini saja. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati tuan-tuan dan puan dan saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala temukan kita pada pertemuan akan datang dengan keadaan yang masih sehat, segar, dan berada nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat afiah, dapat afiah dalam bab-bab kesihatan dan keduniaan, dan afiah dalam bab agama, insya-Allah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.